dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita daripada pembacaan kitab Idaman Penuntut. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan tentang rukun wudu. Sampai pada rukun yang kelima, tak silap. Rukun keempat. Rukun yang keempat. Menyapu sebahagian kulit kepala. Baik, jadi sebelum ni kita dah baca rukun-rukun wudu yang lepas, niat dan basuh muka, kemudian basuh tangan, serta masalah-masalah yang penting yang disebut dalam kitab ini, masalah tercocok duri, ya, masalah bagaimana di bawah kuku itu kalau ada cat, ya, ada tepung, ada perkara-perkara yang menghalang air. Baik, kesemuanya itu termaktub dalam kitab ini. Jadi kita teruskan sahaja kepada rukun yang keempat. Yang keempat, menyapu sebahagian kulit kepala. Setengah cetakan kepada, bukan kepada, kepala. Jadi menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had, iaitu kawasan kepala, sekalipun sehelai rambut atau setengahnya. Baik, tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Baik, jadi yang keempat, rukun yang keempat, sapu kepala. Jadi sapu kepala ni kulit ke rambut? Boleh pilih tuan-tuan. Nak sapu kulit kepala sahaja ataupun nak sapu rambut sahaja. Jadi pilihanlah, pilihan masing-masing. Yang afdal, yang paling baik, paling banyak pahala, sapu dua-dua sekali. Rambut dan kulit kepala. Baik. Cuma di sini beliau tegaskan, kalau nak sapu rambut, mestilah rambut itu di dalam kawasan kepala. Maksud rambut dalam kawasan kepala ni, rambut itu keberadaan dia dalam kawasan kepala. Bukan maksud tempat tumbuh rambut. Kalau nak ikutkan, memang rambut tu tumbuh daripada kepala lah, walaupun dia panjang. Tak, maksud di sini keberadaan rambut tu masih dalam kawasan kepala. Macam mana kita nak tahu? Jadi ulama dah ukur dah. Jadi kalau rambut kita ada rambut yang dia boleh ke depan, rambut depan, tu rambut tanduk, lepas tu rambut belakang. Jadi kalau yang depan ni dia tarik sampai ke sini sahaja. Rambut yang lebih, yang turun daripada tempat biasa tumbuh rambut ni, ini kira rambut yang berada di luar kawasan kepala. Yang dalam ni kawasan kepala. Ni kalau bahagian depan. Kalau bahagian tanduk tepi pula, dia kena tarik ke tepi. Tarik ke tepi, yang mana keluar daripada kawasan kepala telinga. Ni kepala telinga ni. Ya, kita kalau ambil benang, kita buat macam ni. Ke belakang. Jadi kita turunkan rambut tepi tu, yang mana keluar daripada kawasan ni, lebih. Jadi yang lebih tu, itu luar kawasan kepala. Kalau belakang pula, tarik belakang. Tarik belakang. Tuan-tuan, di belakang ni dia ada apa? Kan tempat rambut kita ni, tengkok, atas tengkok tu macam ada tulang sikit tau.
Jadi di bawah tulang itu sudah melebihi kawasan kepala. Rambut yang tumbuh di tengkok tu bukan kepala, tu tengkok. Ya, dia kena atas sikit. Jadi begitu kita nak tahu rambut tu ada di kawasan kepala ke tidak. Yang memadainya sapu rambut di kawasan kepala. Kalau di luar kawasan kepala tak sah. Tuan-tuan, itu kalau dia nak sapu sikit. Contoh, dia nak sapu rambut bahagian depan. Jadi dia kena pastikanlah rambut bahagian depan ni jangan keluar daripada kawasan kepala. Contoh kalau rambut dia panjang, janganlah sapu kat ujung ni. Sebab ujung ni dah keluar kawasan kepala. Mesti sapu yang ada di kawasan kepala, ke atas ni macam biasa kita buat kan. Sapu bahagian atas, bahagian biasa tumbuh rambut, itu tak apa. Ni rambut panjang sampai ke bawah, dia pergi sapu kat ujung rambut ni, itu tak sah sebab dah keluar daripada kawasan kepala. Ya. Kalau bahagian tepi pula, nak sapu bahagian tepi, dia nak pilih sapu rambut bahagian tepi, pastikan rambut bahagian tepi itu tak keluar daripada kawasan kepala. Jadi dia tariklah dulu. Dia kalau tahu tak apalah, kalau tak tahu dia cuba tarik. Kalau lebih daripada kepala telinga ni turun. Jadi rambut yang turun ni bukan kawasan kepala. Atas ni baru kepala. Jadi nak sapu tepi, sapu rambut yang ada atas telinga tu. Kalau kat belakang, nak sapu rambut di belakang, pastikan rambut di belakang tak keluar daripada kawasan kepala. Sapu atas sikit. Jangan dekat-dekat dengan tengkok tu, jangan. Begitu. Tapi kalau yang jenis sapu rambut banyak ni, itu tak ada masalah. Tak payah pun dia mengambil langkah untuk nak pastikan, sebab dia sapu semua. Apabila dia sapu semua tu memang dalam kawasan kepala pun mesti ke? Kena. Itu tak ada masalah. Ni yang jenis nak pilih-pilih ni. Sebab mungkin rambut dia baru water, dia baru sikat elokkan kena air, nanti kan rosak rambut dia nanti. Dia dah gel. Dia apa? Jelly. Dia dah gel elok dah, rambut dia keras elok dah. Nak ambil uduk sayang nak kena air ni. Dia ambil kawasan-kawasan tepi-tepi sapu macam mana, kedekut. Tak apalah. Kalau nak sapu kawasan tepi, belakang pastikan rambut tu masih dalam kawasan kepala. Dia kata, alah, memang rambut siapa-siapa pun memang dalam kepala. Mana ada rambut tumbuh kat tengkok? Memanglah siapa kata rambut tumbuh kat tengkok. Ya, kalau rambut tumbuh kat kawasan kepala tapi dia panjang sampai kat dagu, sah tak kita sapu bahagian dagu tu? Memang tak sah sebab dia dah keluar daripada kawasan kepala. Walaupun tempat tumbuh dia di kepala. Itu tak ada siapa pun nafikan. Baik, jadi macam tu. Pastikan begitu. Tak ada rambut pun okey sebab dia boleh sapu kulit terus. Atas sapu kan. Jalankan saja tangan di atas. Yang tak ada rambut lagi senang. Sapu kulit kepala tu. Lagi sejuk. Yang nak sapu rambut saja pun boleh. Bahkan kata beliau boleh sapu sehelai rambut ataupun setengah helai. Ya. Tapi kena ingat memang pahala kurang lah. Nak beza dengan orang sapu rambut banyak. Orang sapu rambut selai ataupun setengah helai, tu terlampau kedekut. Okey. Jadi yang sunnah sempurnanya sapu semua kepala. Ulama kata buat macam ni, dia seakan-akan macam pistol sikit. Tangan kita ni letak macam ni. Kita punya ibu jari ni letak tepi ni. Lepas tu jari telunjuk ni kita buat macam ni. Lepas tu kita bawa ke belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Macam tu. Tu paling sempurna, sapu seluruh kepala. Cara apa pun tak ada masalah. Cuma cara yang saya tebuk tadi itu, yang saya tunjuk itu cara sunnah. Cara yang sunnah. Ambil macam ni. Ibu jari tu letak sini, senang kita nak jalankan jari yang lain. Tapi kalau tuan-tuan nak buat cara lain, ikutlah macam ni ke kan. Ambil ikut tuan-tuan lah. Ya, ambil nak tompok macam ni ke, tak ada masalah. Yang penting seluruh kepala kena. Itu yang sunnah sempurna. Yang paling kurang, sekurang-kurangnya sapu sebahagian pun cukup. Bahkan sehelai rambut pun cukup. Baik. Selesai. Okey, masalah sanggul.
Di sini disebut masalah sanggul. Kata beliau, ya, tidak mesti mana tadi? Kepala. Sekiranya, tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Kadang-kadang ni perempuan lah, kebiasaan pada perempuan, jadi rambut mereka bersanggul, ikat atas. Sanggul lah, bulat kat atas tu, ataupun biasa bulat kat belakang. Jadi dia himpunkan rambut belah atas tu. Jadi macam ni nak ambil uduk? Dia ambil uduk, orang kata hari ni kita ambil uduk cara orang malas lah. Ambil uduk, dia sapu kat sanggul. Dia tak sapu kat kepala bawah, dia sapu kat sanggul, rambut kat atas tu. Okey, rambut kat atas tu kena air lah. Cukup ataupun tidak? Lihat, kalau sanggul tu dibuka, rambut yang kena air tu dia turun ke bawah, luar daripada kawasan kepala, maka tak memadai. Memanglah ketika dia sapu tu, memanglah rambut tu ada kawasan kepala, tapi cuba buka sanggul tu. Bila buka sanggul tu, rambut yang kena air tu dia akan jatuh. Kat mana jatuh tu? Adakah masih di kawasan kepala, dia terbenti kat sini, ke dia memang jatuh sampai ke bawah? Sebab rambut tu panjang kan, dia jatuh sampai ke bawah. Rupanya yang ni yang disanggul tadi kita sapu, maka tidak memadai. Jadi kalau bersanggul tu nak sapu, biar sapu yang kat bawah ni. Yang kat atas ni takut-takut kalau buka jatuh sampai ke bawah. Jadi sapu kat bawah, bahagian bawah sanggul tu tak masalah. Sebab kalau buka pun dia masih jatuh dalam kepala. Begitu tu rambut yang bersanggul. Tak kiralah sanggul di atas ataupun sanggul di tepi. Sanggul besar, jadi dia ambil, dia sapu kat sanggul tu je. Tengok-tengok kalau dia buka tu memang keluar rambut daripada kepala, tak sah. Kita lihat kepada apabila dia buka, walaupun ketika sapu betul dalam kepala. Baik, itu masalah dia. Rambut yang bersanggul, adakah memadai kita sapu je ataupun tidak? Jawapan termaktub dalam kitab ini, sekiranya keluar daripada kawasan kepala maka tidak memadai. Kalau tak keluar maka memadai. Baik. Dan kata beliau, tidak mesti sapu itu dengan tangan. Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya seperti kain yang dibasahkan, dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Selalu kita buat sapu kepala. Kalau ada orang nak buat, dia ambil kayu, sugi ke, ataupun kayu dia celupkan dengan air, adalah air titis, 2 titis, 3 titis, dia letak kat kepala, dia sapu rambut. Jadi rambut pun terbasah dengan sapuan daripada kayu itu. Memadai, cukup. Dia tak syarat guna tangan sendiri. Nak guna tangan kawan pun boleh, nak guna pakai kayu pun boleh, ataupun kata beliau nak pakai kain. Kain tu dia basahkan kat paip, dia pergi sentuh dia punya rambut. Basah rambut dengan sentuhan kain yang lembap tu, cukup memadai. Cukup memadai. Bahkan kalau dia nak lebih daripada itu lagi, kata beliau, basuh terus kepala tu. Terus, ya, basuh terus kepala ganti daripada sapu pun sudah memadai. Sebab tu orang kata lebih bertambah. Sapu macam ni, kan kita dah sebut dah perbezaan sapu dengan basuh. Sapu ni dia tak syarat mengalir. Kalau basuh mesti ada air yang mengalir. Jadi kalau di kepala ni hanya sapu, walaupun air tak mengalir, cukup. Kalau dia nak basuh, dia tuangkan air dalam botol atas kepala tu, memang cukup secukup-cukupnya lah. Baik. Jadi selesai. Selesai daripada rukun yang keempat, iaitu sapu ataupun basuh kepala. Nak sapu kulit kepala sahaja ataupun rambut sahaja ataupun dua-dua sekali. Dan yang sunnah, kita sapu seluruh kepala. Baik. Dan insya-Allah beliau akan sebut sunat-sunat wudu nanti insya-Allah. Seterusnya, rukun yang kelima. Rukun yang kelima, membasuh 2 kaki serta 2 buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Apa maksud khuf ni? Maksud khuf adalah kasut di dalam kasut, macam stokin. Kasut dalam kasut.
macam stokin. Tu khuf. Khuf yang biasa kita tengok orang pakai stokin kulit. Orang pakai stokin kulit tu panggil khuf lah tu. Musim sejuk orang pakai, ataupun biasa-biasa cuma dia sakit, kaki dia sejuk, dia pakai stokin macam tu. Stokin kulit. Stokin kulit tu orang panggil khuf. Baik. Kata beliau, dia seperti stokin, bentuk dia dan cara pemakaian dia. Tapi kita sedia maklum, stokin yang kita selalu pakai ni, kalau kita jirus air, masuk dalam kaki. Ya. Yang khuf ni, syarat khuf yang sah untuk dipakai, nanti insyaAllah mungkin akan dibincangkan, mesti apabila kita jirus air, air tak masuk sentuh kaki. Tu syarat dia. Ni maksud khuf yang cukup syarat. Bukan maksud khuf di sini secara itlak stokin macam tu, tidak. Beliau kata seumpama stokin ni dari sudut bentuk dia dan cara pemakaian dia. Baik, kasut di dalam kasut macam stokin. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Sama, perbahasannya sama. Seperti mana kita kata di tangan itu kita wajib basuh keseluruhan tangan, daripada hujung jari sampai hujung siku. Siku wajib basuh sekali. Kaki pun sama juga, daripada hujung jari kaki sampailah naik ke buku lali, masuk basuh lebih sikit. Dan kita dah bincangkan apa yang ada di bawah kuku. Ketika basuh tangan, wajib kita sampaikan air di bawah kuku. Ya, jadi kita kikis sikit-sikit supaya air sampai di bawah kuku. Begitu juga hukumnya di kuku kaki. Tengok kuku kaki itu terhimpun kotoran di bawah dia, air tak sampai, maka kita wajib kikis sikit demi sikit supaya air sampai. Tak kikis semua pun tak apa, yang penting kita kikis sampai satu tahap kita sangka air dah sampai. Baik. Maka jika ia memakai khuf, kalau pakai khuf pula macam mana? Wajib salah satu daripada dua perkara. Sapu air sahaja di atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki, iaitu buka khuf itu. Inilah yang afdalnya. Kalau orang tu pakai khuf musim sejuk, ya, ataupun dia memang kaki dia sejuk, dia pakai khuf, dia nak ambil wudu. Apabila dia ambil wudu, dah sampai waktu untuk basuh kaki, macam mana dia nak buat ni? Buat macam biasalah. Ada dua pilihan. Ya, sama ada dia nak sapu di atas khuf. Atas khuf ni sapu sahaja. Makruh kita basuh. Kalau kita pakai khuf, stokin kulit yang cukup syarat itu, time sampai basuh kaki, kita hanya wajib sapu bahagian atas sahaja. Tu adalah kelonggaran daripada syarak. Kata ustaz, saya nak basuh semualah, lebih elok. Bukan lebih elok, hukum dia makruh. Basuh hukum dia makruh, bukan elok. Kalau ikut logik akal nampak macam elok. Tak, kita kena ikut agama, bukan ikut logik akal. Jadi memang kalau siapa-siapa pakai khuf, cukup syarat apa semua, sapu sahaja sikit. Kaki kanan sikit, kaki kiri sikit. Sapu atas khuf. Bukan masukkan tangan masuk dalam khuf, sapu kaki, tidak. Sapu khuf bahagian atas sahaja. Kan? Padahal kalau kita ikut akalnya, yang bahagian bawah itulah kotor. Kan? Kita duduk berjalan apa semua, jadi kena sapu bahagian bawah. Tak. Siapa-siapa sapu bahagian bawah khuf, dia tak sapu bahagian atas, tak sah lagi. Kaki tu tak terangkat lagi hadas dia. Mesti sapu di bahagian atas. Ya, kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, "Lau kana ad-dinu bil 'aql." Kalaulah agama itu menurut akal, ya, la musiha tahtal khuffi. Atau kama qala, akan disapu di bawah khuf. Ya, disapu. Ataupun la umirna an namsaha tahtal khuf, di bawah khuf. Tu kalau ikut akal, tapi agama tak ikut akal, ikut nas-nas syar'i. Jadi sapu di atas bagi siapa yang pakai khuf.
Dan hukumnya makruh kalau dia sapu, habis semua dia sapu. Dia geram tengok khuf dia kotor, dia sapu habis. Tak puas hati dia basuh bawah paip, habis dengan kaki-kaki. Makruh. Jangan dia buat macam tu. Baik, kalau tak nak sapu khuf, kata tak nak lah, saya nak ambil hukum asal, iaitu basuh kaki. Tak apalah, basuh je lah kaki. Ya, sampai time basuh kaki tu, buka khuf dia, basuh kaki. Tak ada masalah. Buat pilihan sendiri. Nak sapu khuf sahaja boleh, nak basuh kaki pun boleh. Mana yang afdal? Sudah pasti yang afdal adalah basuh kaki, sebab itu asal. Khuf ni adalah menggantikan sahaja. Baik. Cuma insya-Allah mungkin beliau akan sebut bagaimana kita pakai khuf yang cukup syarat. Mesti khuf tu cukup syarat. Baik, seterusnya yang keenam. Yang keenam, tertib, yakni yang dahulu didahulukan bagaimana susunan yang disebutkan. Seperti mana beliau sebut, diawali dengan niat basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Kita ikut tertib itulah, ikut susunan itu. Mesti selesai anggota yang sebelum, baru sah kita basuh anggota yang selepas. Sebagai contoh, untuk sah basuh tangan, pastikan muka dah habis basuh, baru masuk waktu basuh tangan. Kemudian nak sapu kepala, pastikan tangan sebelum sapu kepala tu kita dah basuh keseluruhannya, di bawah kuku semua selesai, baru masuk time basuh kepala ataupun sapu rambut kepala. Nak pastikan kaki kita basuh sah ataupun tidak, pastikan kepala kita dah sapu secara yang betul, sama ada kulit kepala ataupun rambut di kawasan kepala. Barulah basuhan kaki kita sah. Ada orang dia ambil wuduk, dia tak sapu bahagian anak telinga ni. Dia basuh muka, ya, tapi bahagian anak telinga ni kering semacam, ataupun bawah dagu ni kering. Dia sapu sampai ke sini. Janggut pun ada yang terkena air, ada yang tak kena air. Jawapan dia tuan-tuan, dia basuh tangan, lepas tu dia sapu kepala, lepas tu dia basuh kaki, lepas tu semuanya tak dikira, semuanya tak sah. Sebab apa? Sebab muka tak lepas lagi. Muka tak lepas. Tu sebab pentingnya kita tahu batasan setiap anggota sampai mana wajib kita basuh. Baik. Jadi wajib ikut susunan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jika yang boleh dipakai, mana tadi? Jika seseorang lupakan tertib, dia terlupa tertib. Ni rasa dah lama tak wuduk ni, lupa tertib. Lupa sunnah wuduk. Mungkin baru nak bertaubat mungkin. Ataupun dia mu'allaf, baru masuk Islam, orang ajar dia buat wuduk, tengok lepas 10 minit dah azan Zuhur. Dia kelang kabut nak ambil wuduk. Dia pun baru belajar tadi, dia basuh muka, kata lupa nak basuh apa, lepas ni dia pergi basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan. Orang yang lupa tertib ni, apa kata beliau? Ya, seseorang yang lupakan tertib tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat sahaja. Orang yang lupa tertib ni, anggota yang dia basuh tak sah. Walaupun dia baru masuk Islam ke, walaupun dia terlupa, kita tak kira itu sebagai uzur. Jadi dia basuh muka, dia terus lompat basuh kaki. Lepas tu dia basuh tangan pula. Ya. Sekarang ni yang sah, yang confirm sah, basuh muka memang sah. Tapi dia pergi lompat basuh kaki tu tidak sah. Kemudian dia basuh tangan balik. Okey, basuh tangan ni baru start sah balik. Sebab dia dah buat rukun yang kedua pula. Yang kaki tadi okey tak? Kaki tak okey langsung. Sebab dia basuh tak masuk time lagi. Waktu belum masuk lagi. Setiap anggota tu mesti ikut susunan. Itu sebab beliau kata muka tak apalah. Kecuali kalau dia mula, muka ni memang akan dikira. Dia start daripada mana pun muka akan dikira.
Okey, ada orang dia ambil wuduk, dia start basuh kaki dulu. Semangat dia, buka paip basuh kaki dulu. Ya, lepas tu dia naik sapu kepala. Dia naik basuh tangan. Oh, dia orang kata terbalik terus. Dia naik sapu basuh muka. Okey, lepas tu dia keluar nak pergi semayang. Kata bang nanti dulu. Sekarang ni wuduk abang yang sah hanya satu anggota je sekarang. Apa yang sah? Muka. Muka okey. Jadi abang kena basuh tangan sekali lagi, kena sapu kepala dan kena basuh kaki saya kata. Oh gitu kata. Oh bukan semua tak okey? Tak. Muka mesti okey. Buatlah terbalik macam mana pun, muka mesti okey punya. Cuma yang lain tak. Sebab muka ni memang anggota mula-mula sekali. Jadi apabila dia basuh sahaja muka, mukalah akan dikira. Sama ada dia basuh lewat ke basuh awal, muka tetap dikira. Okey, baik. Sekiranya ada 4 orang membasuh 4 anggotanya serentak, nescaya yang boleh dipakai terangkat hadas mukanya sahaja. Jika ada niat di situ, ni lagi teruk. Dia nak cepat, ambil wuduk pun nak cepat. Dia kata kawan-kawan siap sedia, setiap seorang bawa satu gayung. Ya. Jadi ada 4 orang kawan dia bersedia duduk depan, duduk tepi. Jadi ada orang duduk kanan satu, duduk kiri satu, duduk depan satu, duduk depan 2. Apa yang dia orang buat? Serentak dia orang buat. Ya. 1, 2, 3. Dia orang jirus kepada saya serentak. Memang air yang kena di muka serentak dengan air yang kena di tangan, serentak dengan air yang kena di kaki. Jadi 4 anggota ni terbasuh dalam satu waktu. Okey. Tuan-tuan, ada tak anggota yang dikira sah sekarang? Ya. Jawapan dia hanya muka yang sah. Hanya muka sahaja yang sah. Kalau saya niat lah, ketika dia orang jirus muka tu, saya niat sahaja aku berwuduk, memang air kena muka tu, niat terus sahaja aku berwuduk. Anggota lain pun air kena serentak sebab dia orang jirus serentak. Jadi yang sahnya sekarang ni bukan wuduk. Yang sahnya hanya satu anggota sahaja, muka sahaja. Tangan kena basuh sekali lagi. Kepala kena sapu sekali lagi. Kaki kena sapu sekali lagi. Kenapa? Sebab tak ada tertib. Sebab semuanya terbasuh dalam satu masa. Kalau tertib, dia masa-masa yang berbeza. Ya. Tertib ni dia masa berbeza. Dia bukan serentak. Kecuali tuan-tuan, ada satu masalah boleh kita wuduk serentak. Semuanya sah. Satu masalah je tuan-tuan. Beliau sebut di sini. Sebaliknya, jika seseorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescaya memadai dan sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu, kerana ada tertib beberapa lahzah, iaitu beberapa detik yang singkat. Mungkin wuduk macam ni jarang orang buat. Tapi kalau nak buat, sah. Wuduk yang tak ada tertib. Macam mana wuduk tak ada tertib? Mesti wuduk cara menyelam. Kalau tuan-tuan nak wuduk tak ada tertib kan, lambat. Okey, kita buat cara cepat. Ambil cara last sekali yang tunjuk oleh pengarang. Ada kolam, tak kiralah kolam tu 2 kolah ke, kurang 2 kolah, hukum dia sama. Ya, tuan-tuan terjun dalam kolam. Terjun dan menyelam satu badan. Lepas dah pastikan dia dah menyelam satu badan, niat terus sahaja aku berwuduk. Tangan dia macam ni. Ya. Sahaja aku berwuduk, tak sampai 2 saat tuan-tuan boleh bangun balik keluar daripada air. Dan tuan-tuan boleh semayang tepi swimming pool, tak ada masalah. Ya. Wuduk sah. Tak sampai 5 saat. Wah. Macam mana tu? Macam ni. Bukan tak ada tertib ke? Dia mesti mula-mula muka dulu, lepas tu baru tangan. Ni serentak masuk dalam. Dah masuk dalam semua, baru niat. Dah masuk dalam, baru niat.
Lepas dah niat, tak payah tunggu lama-lama tuan-tuan. Dan tak payah nak gosok-gosok tangan apa semua, tak payah. Ya. Kurang 2 saat kita boleh bangun. Lepas saja niat, sahaja aku berwuduk, mulut berbuih tu. Sahaja aku berwuduk. Kalau nak sebutlah. Tapi dalam hati pun cukup. Dalam hati lintaskan sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bangun, keluar. Lap-lap, pakai baju kain, Allahu Akbar, singgah surau sebelah tu. Tak ada masalah. Wuduk sah ke tak? Wuduk sah. Walaupun tak ada tertib. Kerana ulama kata tertib sudah pun terhasil dalam beberapa detik. Dia macam magic sikit. Dia magic cepat sikit. Ya? Kalau tuan-tuan nak buat macam ni. Tapi saya rasa lagi menyusahkan. Walaupun wuduk tu agak cepat kan, nak kena lap lah, nak kena tukar kain lah, macam-macam. Melainkan kalau memang dalam bilik air tuan-tuan ada kolah. Tuan-tuan boleh praktik malam ni insya-Allah untuk tahajud. InsyaAllah untuk semayang tahajud kita menyelam. Masuk tu, boom. Anak-anak dengar, ayah aku ni buat apa ni? Sudahlah. Malam ni kita wuduk menyelam, kata dia. Wuduk tak payah tertib. Tuan-tuan selam. Tapi itulah, selam-selam pastikan bangun balik tuan-tuan. Jangan duduk menyelam tak bangun dah. Baru bangun tidur tu kadang-kadang dia long line dia. Dah lemas dalam tu nanti. Baik. Jadi selesai alhamdulillah daripada rukun-rukun wudu. Baik. Dan kita masuk tajuk yang baru, iaitu sunat-sunat wudu. Sunat wudu yang akan disebut dalam kitab ni, dia bermula daripada awal-awal wudu lagi. Ada sunat-sunat wudu. Baik. Sunat-sunat wudu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Kita bayangkan sama-sama, kita pergi kat tempat ambil wuduk tu. Jadi kita buka paip, kita baca Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan tu. Kata ulama, buka saja paip, air sentuh tangan dah, kita sedang basuh tu. Tangan bergerak sedang basuh, mulut, lidah bergerak sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, hati serentak niat sunat wudu. Jadi lidah pun bergerak, hati pun melintaskan sunat wudu, tangan pun bergerak. Tiga-tiga bergerak serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat sebelum bismillah, kata beliau, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suka, elok tambah lepas bismillah tadi, baca. Ni pun sunat juga. Apa dia? Baca alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Artinya apa? Artinya segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya, nikmat agama Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir denganku. Jadi Imam Ghazali pernah menyebut, kalau kita nak pastikan, nak dapat kekhusyukan dalam sembahyang, kadar khusyuk kita dalam sembahyang, kita boleh usaha ketika kita berwuduk. Secantik mana wuduk kita, sebaik mana wuduk kita, sebesar itulah kita akan dapat khusyuk. Berapa persen? Jadi kita nak tengok wuduk kita yang baik, yang cantik, mestilah dihiasi dengan sunat. Sunat. Tak cukup kita buat fardu. Yalah, untuk fardu cukup. Tapi nak khusyuk, ya, antara sebab boleh menghasilkan khusyuk dalam sembahyang, tahsinul wudu, ya, dia orang kata apa, memperbaiki ataupun mencantikkan wuduk dia dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang ada ketika berwuduk. Baik.
Jika tinggal membaca bismillah, selalu kita tinggal baca bismillah ni. Ya, tinggal. Sebab memang time nak wuduk tu masih fikir dunia lagi. Baik, dunia masih berputar lagi di akal fikiran kita. Jadi memang lupa bismillah, yang penting kita ambil lah. Okey, tidak. Jika tertinggal membaca bismillah pada permulaannya, sekalipun sengaja, sunat dibaca pada pertengahannya. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wuduk. Itu dah teruk. Okey, time kita nak mula wuduk, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang lupa. Okey, bila dia teringat time basuh muka ataupun time basuh tangan. Tak apa tuan-tuan, baca bismillah yang dah lupa. Baca. Dan lafaznya seperti kita lupa ketika makan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita kalau makan lupa bismillah, kena baca bismillah walaupun lauk nak habis. Ya, walaupun nasi tinggal sesuap, kata lupa bismillah lah. Duk sembang rancak tadi, lupa bismillah. Tak apa tuan-tuan, baca sekarang ni bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, baca. Dalam wuduk pun sama. Teringat time basuh kaki. Time basuh kaki tu Allah, bismillah lupa nak baca. Tak apa tuan-tuan, baca. Baca je. Selagi mana wuduk tak habis, baca. Cuma sirah dia agak berbeza. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi tuan-tuan, kalau dah habis wuduk baru teringat, tak payahlah. Tak payah baca. Tengah baca doa, depan wuduk, dah masuk masjid nak sembahyang ni, lupa bismillah dulu. Tak apa, kita baca sekarang ni bismillah. Tak ada. Tak payah. Tak sunat dah. Tak sunat dah. Berbeza kalau masalah makan. Masalah makan tetap sunat. Yang disebut dalam kitab Bushrul Karim, satu kitab fiqh yang masyhur, kita kalau makan sunat baca bismillah. Kalau lupa tengah-tengah makan tu, walaupun nak habis, sunat lagi baca bismillah. Kalau lupa dah habis makan tu, tengah baca doa habis makan, doa habis makan ingat pula. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin walhamdulillah. Nak basuh pinggan, tadi terlupa bismillah lah. Baca bismillah. Sunat juga baca walaupun dah habis makan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita campur habis. Ya, bab makan ni lain sikit. Sebab setan makan sekali. Makan ni setan makan sekali. Baik. Tapi dalam bab wuduk ni setan ganggu wuduk kita. Tu sebab kita baca bismillah. Kalau wuduk pun dah habis, ganggu pun dah selesai, tak payah baca bismillah lepas wuduk. Baca time wuduk sekali lagi, nanti nak wuduk baca pula. Ya. Baik. Tapi kalau makan ni memang setan makan masuk dalam perut dia. Jadi bismillah ni ada kesan walaupun lepas habis makan, memang kita keluarkan balik makanan setan. Baik. Allah. Baik. Seterusnya, membaca, dia tulis kat sini A, lepas tu B, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangannya sebelum berkumur-kumur. Sunat basuh dulu. Ya, sunat basuh dulu pergelangan tangan sebelum kita berkumur. Ya, takut air yang kita ambil untuk berkumur tu, tangan kita tu pegang benda-benda kotor, tak sepatutnya kita masukkan dalam mulut, boleh mendatangkan penyakit, banyak macam. Selesai. Basuh tangan dulu sebelum kita berkumur. Kemudian, tadilah basuh tangan time bismillah tu lah, itu basuh tangan tu. Kemudian berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedarkan, kemudian diluahkan. Kalau kita masukkan air dalam mulut, itu sunat dipanggil madmadah. Sunat masukkan air. Rupanya kat koma tu tuan-tuan ada 3 sunat. Kita berhenti kat sini. 3 sunat. Apa yang pertama? Yang pertama, masukkan air. Itu dah dikira sunat. 1. Masukkan air. Yang kedua, pusing-pusingkan air dalam mulut, koma. Itu sunat nombor 2. Yang ketiga, luahkan, iaitu ludahkan balik. Itu sunat nombor 3. Jadi tuan-tuan, kalau kita koma, kita buat 3 sunat. Ya, kita buat 3 sunat. Kita masukkan air dikira 1 pahala asing.
kita edarkan air, putar air dalam mulut, satu pahala yang lain, kita luahkan satu pahala lain. Jadi kalau dia masukkan air sahaja tanpa dia edarkan, lepas tu dia buang balik, itu dia buat hanya 2 sunat sahaja. Ataupun dia masukkan air lepas tu dia edarkan, dia telan, jadi dia hanya buat 2 sunat. Sepatutnya sunat dia buang balik. Baik. Kita berhenti kat D tu lah. Menyedut air ke dalam hidung. Ya. Tak apa, kita baca sikit lagi. Menyedut air ke dalam hidung sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Yang eloknya dicedok air itu dalam tapak tangan, dimasukkan separuh ke dalam mulut untuk berkumur dan separuh untuk disedut ke hidung, kemudian lepas diedar dan diludahkan dari dalam mulut dan hembuskan nafas dari dalam hidung. Buat begitu 3 kali berturut-turut, dan dengan sekali jalan begitu lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur-kumur dan sedut air ke hidung. Jadi tuan-tuan, akhirnya beliau sebut sunat yang ketiga, iaitu setelah kita berkumur, sunat kita, apa dia panggil? Istinsyaq. Masukkan pula air dalam hidung. Masuk air dalam hidung tu satu sunat, kita keluarkan balik sunat yang lain. Ada kerja ni, orang masukkan air tak nak keluarkan. Merah mata-mata kat tempat wuduk tu. Kata, wah ini hebat ni. Tak pernah saya tengok orang macam ni. Ya, lepas wuduk tu terus sakit. Mata merah. Jadi tuan-tuan, kumur dan istinsyaq ni ada 6 cara tuan-tuan. Tapi yang dijelaskan dalam kitab ni cara yang paling baik sekali daripada 6 cara. Apa dia? Macam ni. Ya. Kita tadah air kat paip tu ataupun kita ambil daripada kolah. Okey, ni satu cedokan ini kita buat 2 benda. Separuh kita hirup untuk masuk mulut dan yang baki kita sedut dengan hidung. Lepas tu kita buang daripada mulut, buang daripada hidung. Jadi satu cedok untuk madmadah dan istinsyaq. Satu cedokan itu kita ambil sikit untuk mulut dan sikit untuk hidung. Dah selesai pertama kali, buat kali kedua macam tu juga. Ambil sikit untuk mulut, yang lebih untuk hidung. Keluarkan. 2 kali dah. Ambil lagi satu cedok, separuh untuk mulut dan yang lebih untuk hidung. Lepas tu keluarkan. Tuan-tuan, cara macam ni lebih afdal, lebih banyak pahala daripada cara yang selalu kita buat. Apa dia cara selalu kita buat? Kita koma dulu. Kita orang kata pisahkan. Koma. Selesai koma, baru kita pergi ke hidung. Kita buat 3 kali. Mulut dah selesai mulut, lepas tu kita buat 3 kali hidung. Cara macam ni sunnah juga tuan-tuan, dapat pahala. Cuma kalau tuan-tuan boleh buat cara pertama tadi, lagi banyak pahala. Tapi susah. Kadang-kadang kita ambil air tu sikit benar. Nak masuk mulut pun tak cukup, apatah lagi nak masukkan dalam hidung. Kadang-kadang salah sedut, mulut dia sedut habis, hidung tak sempat nak menyedut hidung. Kadang-kadang dah ambil air, dia buat tu, habis semua tu tumpah. Dia kata kalau macam ni, baik saya tak payah berwuduk lah. Jangan sampai tahap macam tu lah. Ya, buat je, amalkan sunnah yang selalu kita buat, yang mudah. Okey. Tapi cuba tuan-tuan, buat yang afdal ni, cubalah. Sekali 2 kali dalam seminggu, cuba. Kat rumah tu, cuba. Sebab ni yang terpaling baik sekali, paling banyak pahala. Jadi tuan-tuan, cara kita nak berkumur, cara kita nak masukkan air dalam hidung, ada 6 cara tuan-tuan. Yang dijelaskan dalam kitab ni, 1 cara dan ialah cara yang terafdal sekali. Ya, kumur dan istinsyaq ni hanya daripada 1 cedok. Dia bukan serentak. Dia kumur dulu, kan? Air lebih tu masukkan dalam hidung. Ya, mula kumur, lepas tu masukkan air dalam hidung. Cuma jadi 1 cebok. Lepas tu dah habis, ambil 1 cedok lagi. Dah habis, ambil 1 lagi.
Jadi agak susah lah sebab air sikit. Lagi-lagi kalau tapak tangan dia kecil, lagi sikit air tu. Katalah, dia komor masuk air ujung mulut je. Hidung pun masuk ke ujung hidung je, tak sampai ke atas. Padahal yang afdal kita masukkan air sampai kat pangkal ni. Tapi jangan sampai terasa terlampau pedih. Dah terasa kat khayshum ni cukup lah. Itu pun dah pedih juga tu. Masukkan berasa sampai khayshum ni. InsyaAllah tuan-tuan. Setakat itu dulu untuk pengisian pada malam ini. Kita berhenti pada D E. Sunat yang keempat nanti kita akan baca pada kuliah yang akan datang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan kita fahami dan kita sampaikan kepada mereka yang tiada, insya-Allah. Kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna minal 'uquli awfaraha wa minal a'mali azkaha wa minal adhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal 'afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi